kitab kahwin. Malam ni insya-Allah tuan-puan clear ataupun settle, kita dah bincang urutan wali. Ada 45 urutan wali di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Malam ni penuntut kepada 45. Jadi kita dah bincang 45 wali, iaitu 44 biasa, 45 tu, yang ke-45 tu iaitu sultan ataupun hakim, wali qadi, ke-45. Jadi dia ada 6 standard, dan setiap standard tu dia ada layer dia, ada lapisan-lapisan dia. Kenapa jadi 45? Tak perlu kita ingat tuan-puan, just info saja sebagai pengetahuan kita. Untuk kita tahu bahawa wali nikah ini bukan 1, 2, 3, tetapi dia banyak. Dan paling penting, pastikan kita memilih wali yang betul. Kalaulah tersilap urutan wali ini, dia memberi kesan yang besar kepada sistem perkahwinan kita. Dia menyebabkan tidak sah. Itu penting untuk kita tahu wali. Terkadang imam ini dia tak cek pun. Imam ni apabila kita bagi nama wali kepada dia, dia tak akan cek sama ada betul ataupun tidak urutan. Menjadi tanggungjawab kita. Orang yang nak kahwin ini ataupun pengantin perempuan ini, menjadi tanggungjawab dia untuk memastikan bahawa siapa wali yang sebenar, mengikut urutan yang betul. Itu kita belajar 45 wali. Bermula dengan standard pertama bapa ke atas. Bapa ke atas tu ada 4 lapisan. Standard yang kedua adik-beradik, sehingga ke bawah dia ada 8 lapisan, adik-beradik ni. Standard yang ketiga dia panggil bapa saudara perempuan. Bapa saudara perempuan dia ada lapisan dia, ada 8 lapisan. Standard yang keempat datuk saudara perempuan, dia ada 8 lapisan. Begitulah sehingga standard kelima dan keenam. Baik. Last kali. Dan jikalau sampai kepada kita sambung. Dan qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, 45 itu ikut urutan itu. Dan jikalau sampai kepada tufan Nabi Nuh, Nabi Allah Nuh alaihissalam sekalipun, tiada habis walinya jikalau tahu. Walaupun 45 tu tuan-tuan, kita terpaksa kena cari kalau ada, masih lagi ada, belum meninggal dunia lagi. Walaupun sehinggalah generasi keberapa pun tak menjadi isu, mesti kita pilih wali yang betul. Kalaulah hidup lagi generasi ataupun zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini penulis nak menceritakan bahawa penegasan, sehinggalah kalaulah ditakdirkan ada lagi manusia yang boleh hidup zaman Nabi Nuh, dialah menjadi wali. Biasanya ikut adabnya tuan-puan, zaman Nabi Nuh ini dia panggil tufan Nabi Nuh. Apa dia tufan ni tuan-puan? Tufan ni dipanggil banjir besar yang melanda pemerintahan ataupun zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia berlaku banjir besar. Jadi pelupusan ataupun Allah Subhanahu wa taala nak lupus manusia pada zaman Nabi Nuh ini, dia lupuskan dengan datangnya banjir besar. Hanyalah tinggal yang tak meninggal dunia ketika itu, menurut riwayat yang masyhurnya ialah hanya 80 orang pasangan, 40 pasangan, 80 jumlah kesemuanya. Jadi 40 pasangan sahaja yang masih tinggal. Sebab itulah di dalam kitab tuan-puan disebut Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan Adam Tsani, Adam kedua. Sebab apa? Sebab generasi Nabi Adam alaihissalam lupus. Inilah salah satu proses Allah nak lupuskan manusia ataupun makhluk di atas muka bumi ini. Salah satunya dia akan datangnya banjir besar, melupuskan harta benda manusia dan juga melupuskan nyawa. Sehingga tinggal 40 pasangan, jadi 80 totalnya. Itulah generasi kita pada hari ini, manusia yang ada pada hari ini dipanggil generasi Nabi Nuh alaihissalam, yang masih hidup. Asalnya Nabi Adam alaihissalam lah, cuma yang hidup generasi Nabi Nuh ini, kita ini sanak ataupun networking peninggalan banjir besar yang masih lagi kesan bakinya ialah 40 pasangan yang masih hidup.
yang bersama-sama dengan Nabi Nuh naik atas kapal, maka itulah dia yang Allah Ta'ala nak jaga. Apa saja kesemuanya. Binatang disebut di dalam riwayat yang masyhur juga berpasang-pasangan yang masih hidup. Setiap Allah Ta'ala nak jaga, setiap binatang itu Allah jaga satu pasangan yang sempat menyelamatkan diri di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Tu maksudnya, jikalau sampai kepada tufan, yakni jikalau sampai kepada zaman banjir besar yang melanda Nabi Allah Nuh AS, kalau masih ada. Manusia biasanya tidak ada dah tuan-tuan. Yang adanya ialah generasi jin masih lagi hidup. Jin ini zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Generasi jin yang hidup pada zaman Nabi Nuh AS. Kerana jin ini dia ribuan tahun umur dia. Dia tak mati, dia lambat mati jin. Itu beza jin dengan kita. Biasanya kita ni dah lupuh dah, habis dah. Tapi jin masih hidup. Jin pada zaman Nabi Nuh AS masih hidup zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, muka surat 6. Perenggan yang ke perenggan ke tengah tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. Daripada atas, muka surat 6, baris ke-14 dari atas, ataupun 15 dari atas. Dan jikalau sampai kepada tufan Nabi Allah Nuh, wali masih ada, yang hidup pada zaman Nabi Nuh, tetap dialah wali. Itu kesimpulan. Sebelum kita masuk topik baru, hari ini topik baru, iaitu pembahagian wali malam ni. Urutan wali dah settle. Jadi sebelum tuan-puan cari bertemu tu, saya tambah sedikit. Banjir besar ni tuan-puan, dia merupakan salah satu ujian. Tu kena ingat tu. Bukan saja ujian orang yang mangsa banjir, bukan. Orang yang sehat, maksud orang yang terselamat daripada banjir juga ujian yang besar. Sama ada ujian bagi orang yang ada kuasa, pemimpin, ataupun siapa saja. Contoh macam mana tuan-tuan yang berlaku depan mata kita, yang ramai ada yang tanya tu, baguslah. Yang tak tanya dia bedal je. Antara orang yang mengurus harta benda, ini ujian untuk dia. Dia menggunakan harta benda awan pada tempat yang tidak sepatutnya. Ini bagi pelanggaran sistem syariat secara terbuka. Kita apabila berlaku banjir, berlaku musibah, berlaku COVID-19, dia kena perbanyakkan benda-benda kebajikan, nak elak benda-benda pelanggaran dari segi syariat. Elakkan benda haram, elakkan benda makruh apabila turun musibah. Kena banyak melakukan perkara yang menarik rahmat. Maksudnya banyak melakukan perkara kebaikan. Jadi apabila kita tidak ada ilmu syarak tuan-tuan, tak mampu untuk kita melakukan kebaikan cara yang betul. Kita anggap apa yang kita buat itu baik, tapi di sisi syariat tidak mengklasifikasikan perbuatan itu baik, bahkan perbuatan itu haram. Contoh tuan-tuan, dia mengurus dana umum. Jadi sistem muamalah Islam tuan-tuan, pengurusan harta benda ini secara umum ada 3. Pertama, pengurusan harta benda peribadi. Ini sangat simple. Kita tahu. Tapi kena tahu juga panduan syarak. Jangan tahu sistem ekonomi saja. Jangan tahu pengurusan kewangan saja. Apabila melibatkan harta benda itu, mesti tahu dari segi pengurusan syarak. Yang kedua, dipanggil pengurusan harta benda, harta anak yang belum balik. Ini 2. Yang ketiga, ini yang kita nak sebut. Yang ketiga ialah pengurusan harta benda am. Dia panggil jihah ammah. Ini kita bertemu dalam kitab muamalat tuan-puan, dia panggil jihah ammah. Mengurus harta benda awam ini mesti kita kena refer kepada perlembagaan kita. Dia panggil apa? Panduan kitab fiqh. Dia tidak ada dalam bab ibadah, tidak ada dalam bab munakahat, tidak ada dalam bab zakat. Dia hanya ada di dalam bab muamalat. Hari ini kita tak belajar dah muamalat. Dia tak belajar dah. Jadi apa pengurusan harta umum tuan-tuan? Banyak. Harta umum ini termasuk harta organisasi ataupun dana umum. Contoh mana tuan-tuan?
Contoh ialah masjid, termasuk dana umum. Masjid tahu cara pengurusan, pengelolaan harta masjid. Yang kedua ialah surau sama. Yang ketiga harta majikan. Mudahnya harta organisasi. Termasuk organisasi ni wang kerajaan. Sama juga. Nak mengurus dana kerajaan ni tuan-tuan, dia kena ada ilmu muamalat. Tak boleh ilmu kepimpinan, ilmu manajemen saja dan ilmu keuangan. Tak cukup. Mesti ditambah dengan ilmu syarak. Nak lengkapkan, baru nak elakkan pelanggaran syarak. Apa yang berlaku tuan-tuan? Duit surau dia guna untuk mangsa banjir. Duit surau, dana surau umum. Dia tak tahu apa dia punya panduan menggunakan duit surau. Apa yang boleh kita guna duit surau? Biasanya tuan-tuan, kita akan guna mengikut pertimbangan kita tanpa mengikut pertimbangan syarak. Di dalam kitab fiqh tuan-tuan ada satu topik khusus. Nama dia ialah mengurus harta am ataupun mengurus harta surau dan masjid. Harta surau dan masjid ada dua. Pertama ialah harta masjid, yang kedua harta dana am. Batu tabun setengah orang yang ada tahu pengurusan Islamik punya cara, dia akan ada tabungan umum, tabungan masjid. Tabungan umum tu boleh digunakan untuk umum. Apa saja umum dia boleh guna. Dia boleh guna untuk, contoh dia, apa nama ni, masalah umum. Berlaku apa saja anak Korea dia, jemaah dia, boleh dia guna untuk tabun umum. Tetapi kalau tabun masjid, tabun surau, dia panggil termasuk di dalam kepentingan umum, kepentingan masjid dan kepentingan surau, baru boleh guna. Maka kepentingan di sini tuan-tuan kena refer panduan fiqh, bukan kita boleh andai. Maka dana mangsa banjir tidak boleh digunakan untuk kepentingan surau dan masjid, tak termasuk. Yang termasuknya ialah tuan-tuan, kepentingan surau dan masjid, pertamanya ialah untuk maintenance bangunan surau dan masjid boleh guna. Termasuk kepentingan surau dan masjid. Kalau duit tu kita collect daripada jemaah, kita buat di situ dana masjid, dana surau, ataupun infak masjid, infak surau. Maka termasuk di dalam terma apa tuan-tuan? Terma kepentingan surau dan masjid. Kepentingan ini yang boleh digunakan ialah pertamanya untuk maintenance, pembangunan masjid dan surau. Apa saja pengurusan hal ehwal, pembangunan surau dan masjid boleh digunakan untuk kepentingan ini. Contoh tuan-tuan, kapek boleh guna. Kepentingan umum surau dan masjid. Boleh guna beli duit kapek, duit tirai, duit apa saja yang kita nak guna untuk kepentingan berkaitan dengan pembangunan. Boleh. Jangan kita kemah tak kena gaya. Dipegang duit beratus K tapi tak disalurkan pada tempat yang sebenar. Ini menjadi kesalahan. Kenapa? Jemaah nak kepada dua pahala. Pertama pahala memberi, yang kedua pahala mengguna. Ini yang orang tak faham. Dia pegang duit orang macam duit dia. Saya salur kepada surau, personal tuan-tuan, saya nak pahala dua. Bukan semata-mata saya beri. Saya nak pahala, alirkan, jariah dia panggil. Alirkan, gunakan duit saya ini untuk dapat pahala. Apabila orang duduk dalam kapek, setiap infak kapek ini akan dapat pahala. Kita ni amanah untuk menyalurkan sahaja. Bukan amanah untuk pegang bertahun-tahun tak guna duit orang. Ini menjadi kesalahan. Ini penting amanah di dalam kepimpinan berkaitan dengan Islam. Ini satu. Apa saja tak kisah. Ada orang tanya sanitize. Boleh tak guna nak beli sanitize? Kalau melibatkan soal umum, kepentingan umum, boleh digunakan untuk sanitize. Untuk kipas boleh guna, untuk aircon boleh guna, kerana dia melibatkan kepentingan umum. Untuk filter COVID-19 boleh guna, untuk security jemaah semua boleh guna. Tak perlu sayang duit orang. Sayang duit kita boleh. Saya tak nak beli lagi aircon kerana tak cukup duit. Kita boleh lah ke rumah kita. Bukan aircon di surau. Aircon di surau boleh guna untuk keselesaan jemaah, boleh. Yang kedua tuan-tuan, dia boleh guna yang kedua,
Untuk apa? Ini kedua ni. Untuk kepentingan umum berkaitan dengan program. Ini pun kena jaga. Program bukan semua program. Ada tu puan, dia buat gotong royong ahli jawatan kuasa surau, dia guna duit dana. Salah. Bukan termasuk kepentingan umum. Sebab tu saya sebut di awal tadi tuan-puan, kepentingan umum ini dia agak spesifik kena refer panduan. Dia tak boleh andai. Sebab kalau gotong royong dia melibatkan segelintir ahli jawatan kuasa, bukan umum. Dia nak umum. Contoh tuan-puan, program pengajian fardu ain malam macam malam ni boleh guna walaupun bukan majoriti datang. Tapi program ini untuk semua jemaah. Walaupun yang datang 10% saja. Boleh tak guna duit dana untuk makan dan sebagainya? Jawab dia boleh. Ada bendahari tuan-puan, saya bukan sinilah, minta maaf saya sebut. Bendahari apabila AJK dakwah minta duit untuk apa? Untuk sediakan makanan kepada jemaah. Program apa? Program pengajian. Dia kata duit tak cukup. Refer dalam akaun, duit ada 20k lagi. Dia simpan, takut habis. Memang kena habiskan duit orang bagi ada dapat pahala. Dia tak faham. Tu saya kena cerita juga. Sebab saya banyak mengajar bab muamalat tuan-puan. Kena cerita benda-benda ni. Nak elakkan daripada berlaku kesalahan dalam pengurusan dana awam ini. Benda yang betul kena buat. Tak boleh kita nak pegang duit orang. Tak boleh. Kerana kita diamanah untuk menyalurkan duit orang ini supaya orang tu dapat pahala memberi dan menggunakan tempat yang betul. Tempat yang betul, tempat yang salah tak boleh. Tu beza sikit saja. Ahli jawatan kuasa mengadakan gotong royong guna duit dana untuk mereka saja. Tak boleh. Kalau gotong royong ke semua jemaah terlibat, okey, boleh guna. Tu beza, dia nak kepentingan umum. Batu saya kata, kalau tuan guru saya di Indonesia, salah seorang kiai saya di Indonesia tuan, dalam muamalah, guru saya salah seorang guru dalam muamalah. Di Indo ni, alhamdulillah masjid dan surau ni, dia mengadakan seminar khusus. Nama seminar tu ialah pengurusan hal ehwal harta surau dan masjid. Siapa yang terlibat? Ahli jawatan kuasa. Seminar ni khusus untuk IJK. Bagi IJK ni faham cara mengelola dan mengurus surau dan masjid, barulah kita tak boleh mengelakkan perkara-perkara yang haram. Turun musibah, patutnya memperbanyakkan perkara yang pahala. Jangan lakukan perkara-perkara yang melibatkan benda haram di tengah-tengah musibah ini. Guna duit orang untuk masa banjir. Cantik nampak tuan-puan. Tetapi tak boleh guna duit surau. Kepentingan surau dia tak terlibat dengan masa banjir. Melainkan jemaah keluar tabun surau dia itu kena sediakan tabun am. Sebab tu tuan guru saya di Indonesia tuan-puan, dia buat dua. Cadangkan setiap masjid ini ada dua tabun. Pertama tabun surau, tabun masjid, yang kedua tabun umum. Dia panggil infak umum. Tak perlu tulis umum untuk apa? Untuk bil elektrik ke tak perlu tulis. Kerana bil elektrik boleh masuk dari kepentingan. Kalau nak tulis pun boleh tulis, tapi umum ini maksud apa? Maksud orang yang memberi itu dia tahu. Dia beri umum ini untuk apa saja, dia dah reda duit dia. Umum ini untuk sakit demam jemaah boleh beri. Berlaku satu masjid tuan-puan, satu surau, ni lagi teruk. Saya pergi seminar tu, dia orang panggil untuk EJK saja. Untuk EJK sebentar ketah kerja berkaitan pengurusan hal ehwal harta masjid. Dia kata, "Ustaz, kami ni surau, dia surau je. Kami ni surau kami ni 200 lebih. 250 tak silap. Dia punya duit. Surau saja tuan-puan. Kira-kira banyaklah kalau 250k. Tetapi dia kata pengurusi ni dia jadi alun. Maksud alun macam mana? Ada jemaah dia yang susah tuan-puan nak pinjam duit, dia bagi duit surau. Luluhkan duit surau 5k. Yang ni luluhkan 10k. Sehingga hutan surau apabila berlakunya kepimpinan baru, rekod catatan hutan surau hampir 40 ke 50k tak dibayar. Sebab apa? Dia buat sistem alum. Orang ni tak ada duit, susah, orang susah. Jemaah dia lah. Susah. Bagi luluhkan 3k, luluhkan 4k. Maka itu tidak dibenarkan untuk hutan. Duit dana am, tidak dibenarkan hutan. Bagi percuma pun tak boleh. Hutan pun tak boleh. Pinjam pun tak boleh. Kenapa? Kerana itu kepentingan umum.
Melainkan kita buat tabun apa? Tabun umum, boleh. Tu wallahu a'lam. Panjang sikit tuan-tuan. Sebab dia 2-3 hari ni ramai orang tanya. Kat saya telefon ustaz. Nak telefon tu baguslah. Hak tak telefon bedah je. Boleh tak dana saya ni nak bantu penuh. Nak bantu masa banjir di Hulu Langat. Terukkan Hulu Langat. Nak bantu pak teruk-teruk aja dia kata kami. Boleh saya kata bantu duit sendiri ya. Ataupun collect lah. Kita collect. Tak payah guna duit dana masjid. Dana surau. Kita pakat tim kita ni collect duit. Inisiatif kita sendiri nak selamatkan daripada menggunakan duit orang lain. Sebab orang tu dia niat ketika dia beri, dia niat untuk kepentingan surau. Dia tak terlintas untuk kepentingan dana masa banjir, tidak. Walaupun masa banjir itu baik, tapi ketika dia memberi, dia tak terlintas pun untuk masa banjir. Sebab tu salah apabila kita guna duit orang untuk tujuan lain, tak boleh. Dalam muamalat tuan-tuan, dia ada satu topik, nama dia ialah, tajuk dia panggil heboh bisyarat ataupun heboh bita'yin. Heboh bita'yin ni wajib kita kena guna mengikut ta'yin dia. Ada relate dengan dana ni. Contoh, saya bagi ketua Iman, mam, saya bagi RM100 untuk Iman, hadiah untuk Iman sarapan pagi. Haram kata Iman menggunakan duit saya bagi hibah ini untuk tujuan lain. Dia buah minyak motor, haram. Dia hanya boleh sarapan pagi saja. Lunch tak boleh. Saya dah ta'yin, sarapan saja. Saya nak pahala melalui sarapan. Saya tak nak pahala melalui makan tengah hari. Saya tak nak. Ikut pemberian orang. Sebab tu kenapa timbul dana masjid. Kalau umum masjid, dia jadi kepentingan masjid. Tapi kalau dana umum, ketika dia beri itu, dia tulis dah umum, maka terbayar di minda dia, dia reda untuk kegunaan umum. Itu kenapa tak boleh guna duit orang secara tanpa mengikut tujuan asal. Wallahu a'lam. Kita masuk tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Settle dah urutan dia. Kemudian last kali ni penutup dia, kalau hamba pula. Ni kita express saja ni tuan-tuan, sebab kita tidak ada hamba, kita express. Kalau hamba ni siapa tuan dia? Siapa orang nak akad nikah dia? Perempuan, hamba perempuan. Orang nak akad nikah dia sama kalau hamba ni. Sama urutan tadi. 45 tu. Cuma kalau tak ada 45 tadi, siapa orang nak angkat? Adakah turun naik kepada qadi? Tidak lagi. Kemudian tuannya, tuan hamba, dia naik kepada orang yang membeli dia. Tuannya, tuan hamba tadi. Hamba perempuan. Tuan yang memerdekakan dia, yang memerdekakan hamba tu. Tuan dia beli, dia memerdekakan hamba dia. Maka dialah yang menjadi wali. Kalau hamba tu perempuan. Tu. Kemudian segala asabah tuannya, tuan dia mati, orang memerdekakan hamba ni mati, siapa dia? Kena cari dia. Kena cari orang yang makan harta pusaka. Maksudnya anak tuan dia. Dulu ada hamba tuan-puan tu dipanggil tuan hamba. Tuan hamba ni maksudnya hamba ini ada tuan dia. Siapa tuan dia tu? Tuan dia ni orang yang membeli dia tu, siapa dia? Itulah dia orang yang membeli dia dan memerdekakan dia, itulah dia wali dia. Kalau dia nak nikah, wali lain tak ada. Ibu bapa dia tak ada, dia beradik dia tak ada. Turun kepada standard kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam pun habis semua. Yang tinggalnya ialah orang yang membeli dia, yakni tuan dia, dan yang memerdekakan dia. Mereka ni lah yang akan menjadi wali kepada dia. Kemudian kalau tuan dia meninggal, segala asabah tuannya, segala orang yang boleh menerima pusaka tuannya, jadi anak-anak dia, anak-anak tuan dia, maka didahulukan anak tuannya, kemudian cucu hingga ke bawah. Kalau tidak ada anak, barulah tengok cucu. Cuculah tuan dia menjadi hamba, menjadi wali kepada dia. Nak akad nikah dia ni. Kemudian datuknya, datuk tuan dia. Kemudian saudaranya ni, adik beradik tuan dia, sehingga ke bawah.
Kemudian neneknya, nenek tuan dia. Kalau tidak ada, ini urutan dia. Kita baca cepat tu pandang. Kemudian pak menakannya, yakni bapa saudara tuannya hingga ke bawahnya. Kemudian bapa nenek, ini tuan yang memerdeka tu. Kemudian saudara neneknya. Jadi adik-beradik nenek dia hingga ke bawah. Maka kias olehmu. Baik, kita nak ekspreskan kerana ini mudah saja ikut urutan bagaimana yang kita bilang sebelum daripada ni. Cuma kata kunci dia, kalau hamba tu tidak ada dah urutan ini, maka hamba perempuan yang nak kahwin ni kena tengok orang yang membeli dia. Tuan dia itulah yang menjadi wali yang akan mengakad nikahkan dia. Baik, settle. Kita masuk topik baru tuan-tuan. Topik baru ini pembahagian wali. Urutan wali 45 dah settle. Nak tengok pula pembahagian wali. Wali ni ada dua bahagian. Nisbah wali yang boleh dipaksa. Dipanggil wali mujbir. Wali yang boleh memaksa anak dara dia kahwin. Walaupun anak dara dia tak setuju. Lelaki yang bapa dia nak kahwinkan. Sah. Dia panggil wali mujbir. Yang keduanya wali ghaira mujbir. Ada pembahagian kedua, wali ni boleh terbahagi kepada dua juga mengikut nisbah dekat dan jauh. Dia panggil wali aqrab, wali ab'ad. Itu minggu depan. Baik, kita tengok dulu pembahagian wali yang pertama, iaitu nisbah orang ataupun wali yang boleh paksa anak dara dia kahwin. Sah kahwin paksa ni. Bapa dia setuju berkenaan dengan laki mana-mana, anak dia tak setuju. Boleh paksa. Ya. Kenapa? Kerana wali ini dipanggil wali mujbir di dalam sistem munakahat. Iaitu wali yang diberi kuasa oleh syarak. Kuasa apa dia? Kuasa yang boleh memaksa anak dara dia ini berkahwin dengan orang dia setuju. Tetapi dengan syarat dia. Ada 5 syarat di bawah tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula wali itu 2 bahagi. Wali itu terbahagi kepada 2. Yang pertamanya daripada 2, wali mujbir. Wali mujbir nama dia. Apa dia mujbir? Dia ini mujbir ni orang yang ada power. Yani orang yang diberi kuasa oleh syarak yang boleh memaksa anaknya untuk berkahwin dengan sesiapa walaupun tanpa izin anaknya dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat. Tak dapat syarat, tak boleh paksa. Lelaki yang macam mana yang boleh kita nak kahwinkan dengan anak kita, yang boleh kita paksa dengan anak kita? Bukan semua lelaki. Ini syarat yang telah dia tetapkan di dalam panduan syarak. Syarak menetapkan syarat, ada 5 syarat, barulah boleh wali paksa. Dan wali itu pula mesti wali mujbir. Siapa wali mujbir? Kita nak tahu. Tu. Kadang-kadang aban paksa kahwin dengan kawan dia. Adik dia tak setuju, tak boleh. Kerana aban bukan wali mujbir. Kalau paksa juga anak isteri tak adik dia tak setuju, tak sah. Arti mujbir, wali yang sah mengkahwinkan anak cucunya, maksud anaknya atau cucunya ataupun cicitnya ke bawah. Tu. Dengan tiada izinnya, izin perempuan tadi. Tak perlu izin anak dia. Anak dia tak izin pun boleh, tapi ada syarat dia. Antara syarat dia, anak dia mesti anak dara. Kalau anak dia dah janda, tak boleh paksa. Mesti izin anak dia. Kalau anak dia, sebab tu tuan-puan, kalau anak dara sunat sebelum wali akad nikah, sunat bukan wajib. Sunat ayah dia pergi tanya. Tanya, bagi dia ada lafaz sunat. Ni ayah nak kahwin kau ni dengan pengantin ni, dengan budak lelaki ni. Nak kau? Dia senyap, tak apa. Tu panggil as-sukut alamatur ridha tu, kaedah senyap tanda setuju tu. Anak dara sahaja senyap tanda setuju. Kaedah ni tidak boleh diimplement pada semua isu, tak boleh.
Kita nak pinjam barang dengan kawan. Senyap kawan tak kata apa. Oh senyap dia setuju tu. Bedah lah. Mak pinjam motor mak. Aku nak pergi tengok banjir. Nak hantar motor dalam banjir. Senyap kawan tak bagi. Dia tahu dah. Bagi kakak ni dia kata habis motor aku. Dia lanyak betul-betul. Senyap tak bagi. Dia pun kata as-sukut alamatur rida. Diam tu tanda setuju. Dia bedah. Kunci motor dekat ni dah. Dekat motor. Naik sejam. Baru sana hantar. Kita bermudah-mudah dengan harta orang. Tak boleh haram. Dalam muamalat tuan-puan, tak boleh guna kaedah ini. Dia kena guna kaedah yakin. Apa dia yakin? Lafaz. Nak guna harta orang, mesti tuannya beri izin dengan lafaz. Tak boleh senyap. Nak minta izin guna harta orang, maksudnya pinjam, mesti izin berlafaz. Tak boleh izin. Tak boleh senyap. Diam, tak boleh. Melainkan dia isyarat. Isyarat tu menepati lafaz. Senyap dia cakap apa? Dia ambil kunci hulur. Tak apa. Perbuatan dia hulur itu menepati dengan redha. Menepati dengan dia benarkan. Sah. Tapi kalau diam, tak boleh. Tu muamalat dia agak ketat. Kalau diam kena suruh dia beri juga. Cakaplah. Beri tak beri ni? Ambil dia kata. Ada juga jenis kawan malah cakap. Dia beri style dia je. Kita minta senyap tak cakap apa. Macam ayah kita lah. Ayah kita jarang bercakap lah. Ya, pinjam kain sekejap ayah, semayang. Kita tak ada kain. Balik rumah ayah jajaran. Ayah senyap tak cakap apa. Ya, pinjam kainnya. Senyap dia. Kita tahu dah dia perangai macam tu. Bedal lah senyap pun. Kita tahu dah. Kalaulah dia tak beri, dia akan cakap. Ya, pinjam motor saya. Senyap dia. Ya, pinjam motor je. Aku nak pergi surau. Dia tak bagi. Dia cakap. Tapi kalau dia senyap biasa tu dia bagi. Tak apa. Itu dia panggil zon. Boleh. Jadi situasi tertentu sahaja dalam muamalat boleh guna zon ni. Bukan semua benda boleh guna zon. Pada umumnya, muamalat mesti yakin dengar lafaz daripada orang yang nak berikan harta kepada kita guna, baru boleh guna. Tetapi kalau nak dara, tuan-puan tak boleh guna kaedah ni. Anak dara kena lafaz. Bukan sunat, kena tanya. Wali ni kalau anak dara dia, anak silap, anak janda. Wali ni kalau dara, sunat dia pergi tanya. Sunat saja dia tanya anak dia. Ni abah ni nak kahwinkan kau ni. Dengan lelaki ni, okey ke? Tak perlu tanyalah, dia kata. Dah memang dulu. Lama dia dah rancang. Tak kena tanya, sunat tanya juga. Setengah orang tu dia kata tanya buat apa lagi ustaz? Ada rancang bulan dah rancang nak kahwin hari ni. Dia tanya lagi. Sunat tanya. Dia tak kira kepala dia. Setengah kita kata, abang, pergi tanya anak dulu. Sunat ni nak sebelum akad nikah ni. Tu Iman ikut prosedur lah. Abang tu cakap macam mana? Tanya apa ke ustaz? 6 bulan dah kami rancang nak kahwin hari ni. Tak sunat tanya dulu. Sunat. Itu dara. Tapi kalau janda bukan sunat. Janda kena dia lafaz. Kena tanya dia. Kena tanya ni ayah nak kahwin ni. Kau setuju tak? Ya. Kalau dia tak kata ya, tak iman tak boleh angkat. Janda dia kena bukan sunat tanya. Dia kena persetujuan dia. Sebab dia dah janda. Dia bukan lagi dara. Beza. Baik. Apa dia mujbir ni? Kita tengok siapa yang mujbir. Iaitu wali mujbir ini bapa dan segala neneknya hingga ke atasnya. Tu. Bapa ke atas mudah. Ini saja wali mujbir. Bapa, datuk, nenek, moyang ke atas. Ini saja. Dia tak turun ke bawah. Bukan apa nama ni, adik-beradik tak menjadi wali mujbir. Abang kita apabila ayah tidak ada, standard kedua. Standard pertama ini 4 layer, 4 lapis. Bapa, datuk, nenek moyang. 4. Kalau tak ada 4 ini, dia akan turun standard yang kedua. Apa dia? Adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa. 8 layer, 8 lapis. Adik-beradik kita, kemudian anak adik-beradik kita, cucu adik-beradik kita, cicit adik-beradik kita. Itu dipanggil 4 layer. 4 campur 4. Dia ada seibu sebapa, seibu sebapa. Tu jadi 8 tu. Dia tak akan turun kepada standard kedua. Standard kedua tidak menjadi wali mujbir. Walaupun ayah ke atas dah tidak ada, mati meninggal semua 4 ini,
turun kepada adik-beradik, maka adik-beradik tidak menjadi wali mujbir, tidak boleh memaksa adik dia untuk kahwin dengan orang yang tidak disetujui. Tu. Baik. Settle tuan-puan, itu urutan wali mujbir, bapa ke atas 4 layer saja. Baik, kita tengok sebelum Isya ada sikit lagi masa tuan-puan, kita tengok syarat untuk boleh dipaksa. Tengok. Maka bagi sah ijbar itu 4 syarat. Bukan semua sewenan-wenan wali ni boleh paksa anak dara dia kahwin dengan sesiapa yang wali suka. Tak boleh paksa. Ada 4 syarat baru boleh paksa dia, wali mujbir ni. Sungguh pun dia ada kuasa mujbir ni paksaan. Sungguh pun dia ada kuasa untuk paksa, tapi mesti lengkap 4 syarat ini. 4 syarat ini maksudnya wajib berhimpun ke 4 syarat. Wajib berhimpun ke 4 syarat ini, barulah boleh memaksa anak dara dia berkahwin dengan sesiapa. Pertamanya, daripada 4 syarat, pertamanya lelaki itu mesti lelaki yang kaya, baru boleh paksa. Kaya ni bukan kaya nisbah orang Melayu, kaya nisbah syarak, ataupun dia panggil kaya mengikut terma fiqh. Apa maksud terma fiqh kaya? Iaitu orang yang mampu, orang yang mampu untuk menyediakan mas kahwin. Itu dia panggil kaya di sisi fiqh. Baik, yang pertama. Yakni yang kata kaya ni apa dia? Kuasa yang mampu memberi isi kahwin. Seumpamanya ataupun yang sama dengan isi kahwin. Ini mahar. Mahar ni tuan-puan dipanggil isi kahwin lah, bahasa Melayu. Bahasa Arab dipanggil mahrun, mahar. Jadi nak standard kaya ni di sisi fiqh, asalkan orang itu, lelaki yang nak kahwin ni mampu menyediakan mahar, isi kahwin, bukan belanja. Mahar ini, contohlah kita di negeri kita ni, tuan-puan Selangor ni contoh sajalah, RM80. Dia mampu menyediakan RM80, maka dikira dia ini orang yang mampu, walaupun dia miskin. Maksudnya di sisi kita lah, di sisi orang Melayu ni, walaupun dia ni kerja tak menentu. Bukanlah orang kaya, orang lodek sangat. Bukanlah jutawan. Tak, di sini kaya ni hanya di sisi fiqh. Orang yang mampu menyediakan mas kahwin. Tak perlu berhutang mas kahwin. Tapi kalau dia nak kahwin juga, terpaksa berhutang mas kahwin, maka itu tidak boleh paksa. Itu kerana lelaki itu lelaki yang miskin. Miskin dari sudut dalam fiqh munakahat, iaitu orang yang tak mampu untuk menyediakan mas kahwin, itu saja. Dia boleh berhutang mas kahwin ni, boleh berhutang. Cuma kalau berhutang itu orang panggil orang yang tak mampu. Tapi boleh dia kahwin, berhutang dulu. Bukan perbelanjaan hak 10k tu, bukan. Hak mahar sahaja dikira. Hak 10k tu kita je. Mahar, mas kahwin. Maksud apa mas kahwin? Mas kahwin ni mahar yang diakad di dalam ijab qabul. Tu. Bukan macam Kelantan. Kelantan dia memang dia bedal semua. Dia angkat 3,000 dia angkat. Kalau belanja, dia panggil belanja, dia angkat dengan belanja. Kalau bapak dia kata 5k, dia angkat 5k. Itu jadi mahar 5k. Itu 5k tu milik siapa? Itu milik perempuan, bukan milik parent, bukan. Parent nak guna 5k kena minta izin dengan anak dia. Kadang-kadang akad 5k, dia guna 5k tu untuk belanja. Ayah dia guna untuk kenduri, guna sewa kemah, guna sewa pelamin, guna untuk kenduri. 5k itulah. Mesti minta izin daripada perempuan. Kenapa? Kerana mahar milik perempuan, bukan milik parent, bukan milik ibu, bukan milik ayah, bukan. Mahar. Lepas tu kena angkat, kalau nak angkat semua, masuk perbelanjaan itu, kena minta izin nak guna balik. Tempat kita, tempat lain, dia mahar ni dia angkat ikut negeri. Macam di Selangor, saya lupa lah
berapa puluh ringgit tak silap lah, 80 ke, lupa dah, lama dah angkat dulu, 20 tahun dulu yang angkat, lama sangat. Kena tanya orang-orang angkat lah. Saya pun tak angkat di Kelantan dulu, saya angkat di Selangor. Tak tahu macam mana boleh angkat jauh. Saya angkat di Ampan, Selangor. Tak ingat berapa puluh ringgit dulu, tapi murah je lah. Kalau angkat di Kelantan maunya 5K masa dulu kan, 18 tahun lepas baru lagi, perempuan lagi lama. Ada hak baru tu, tak ada abang kita ini. Nak tanya dia baru, tak ada. Abang ini tidak boleh tanya dia. Allah yang bawa angkat. Baik. Yang kedua tuan-tuan, saya tahu yang pertama, yang kedua. Cuma mahar ini untuk pengetahuan, kita dah insya'. Jadi yang kedua tu kita sambung bulan depan tuan-tuan. Kedua, jangan lelaki itu berseteru dengan perempuan itu. Lelaki itu menjadi musuh kepada pengantin ni, pada anak dara tak boleh. Baik, itu kita akan sambung minggu depan. Sikit lagi tuan-tuan sebelum kita nak break, sikit lagi saya nak tambah mahar ini. Kadang-kadang orang tanya, dia kata boleh tak mahar ini berbentuk lain daripada wang ringgit? Jawab dia tuan-tuan, mahar ini dia sama konsep dia dalam muamalat. Maksud mahar ini yang sah digunakan mahar ini tiap-tiap harta yang bernilai. Itu dia sama dalam muamalat. Sebab tu munakahat dan muamalat hampir sama dia punya ilmu dia. Akad sama akad, harta sama harta. Iaitu mahar ini tiap-tiap harta yang mempunyai nilai ataupun yang bermanfaat. Yang bermanfaat ataupun yang ada nilai di sisi syarak, walaupun sepotong ayat Al-Quran ada nilai. Walaupun sepotong ayat Al-Quran yang diletakkan oleh wali dia, nak kahwin dengan anakku, maharnya ialah surah Ikhlas sahaja. Surah Ikhlas kena hafal. Jadi nilai, ada nilai. Walaupun satu surah ataupun satu ayat Al-Quran sekalipun dikira mahar. Dengan syarat apa? Dengan syarat ayat itu, ayat yang ditetapkan itu bakal dihafal oleh pengantin. Dia kena ingat. Walaupun ketika akad dia tak ingat lagi, boleh. Lepas tu kena ingat surah Ikhlas. Dan mahar ni pula, insyaAllah yang akan datang kita akan bincang. Mahar ni secara umum dulu malam ni. Mahar ni ada dua. Mahar misil dengan mahar misli dipanggil. Mahar misli, mahar misil, dan yang keduanya dipanggil mahar musammah. Mahar misil dan mahar musammah. InsyaAllah tajuk yang khusus kita akan sebut sekali lagi. Malam ini umum sahaja. Mahar misil ni mahal yang tidak disebut di dalam akad. Ada juga tuan Tok Wali tak sebut dalam akad. Dengan mahar yang tersebut, dia tak sebut dalam akad. Maka mahar yang tidak disebut dalam akad dipanggil mahar misli dalam syarak. Nak bayar berapa? Kita tanya Tok Imam, anak-anak, kita tanya Tok Wali, tanya ayah dia, pakcik nak letak berapa ni mahar ni? Dia kata ikutlah. Apabila dia kata ikut, kita nama mahar itu ialah mahar misli. Apa dia mahar misli? Mahar misli ni mahar nilai dia mesti berdasarkan kepada orang yang terdekat. Kita tengok adik dia, kakak dia, anak saudara dia, mak saudara dia, berapa biasanya rate biasa diletak. Kita bayar yang tu. Mahar ni wajib, kena bayar. Cuma berapa nilai nak bayar apabila tidak diletakkan oleh wali. Wali kata ikutlah bayar berapa pun. Apabila dia kata ikut bayar berapa, maka kita kena tengok sekitar dia itu, maksud dia adik-beradik dia sebelum ni berapa. Kakak dia berapa. Ataupun dia tak pernah lagi, kita nak kahwin ni dengan anak sulung dia. Kita tengok mak saudara dia berapa. Itu dia panggil mahar, mahar misli. Mahar yang tidak disebut di dalam akad. Dia panggil mahar yang setanding ataupun seumpama dengan orang-orang yang terdekat ataupun dengan adik-beradik yang terdekat. Baik, itu umumnya. Satu lagi dipanggil mahar musamma, yang mahar yang disebut dan akad, direct disebut.
RM80. Yang kita hari ni tuan-puan dipanggil mahar musammah. Memang tu Iman sebut dalam akad. Jadi mahar ni tuan-puan dia wajib bayar. Bukan sunat. Kalau siapa tak bayar, hutang sampai mati. Biasanya kita bayarlah. Contohlah ada orang berhutang, tak bayar. Mahar dia wajib. Cuma bila wajib, itu saja. Bila wajib bayar. Dia wajib tapi tak segera. Wajib bayar tu apabila dia nak wati, kena bayar dulu. Kena bayar sebelum dia wati. Tu. Pendetilan insya-Allah lain kali tuan-puan. Dia ada kaedah dia subutul mahri bil wati'i. Wa subutan nafaqah, wa subutun nafaqah bitamkin. Bila wajib bayar nafaqah? Bila wajib bayar mas kahwin? Isu PJJ. InsyaAllah lain kali kita akan sebut. PJJ, dia bukan PJJ ni, dia panggil gantung PJJ. Ni dah kahwin dah. Dia kahwin, tapi dia tak duduk sekali. Orang panggil apa? Kahwin, tapi tak duduk sekali lagi. Nikah gantung, bukan PJJ. Nikah gantung. Jadi sebut PJJ, viral sekarang. Nikah gantung. Apabila nikah gantung, dia tak duduk sekali lagi. Tak jimat lagi. Adakah wajib dia bayar nafkah? Bayarlah, dia tak tahu. Nak cerita wajib, tak wajib. Bayar sunat. Kalau nak bayar juga sunat. Apabila dia tak sekali lagi dengan isteri dia, maka tak wajib nafkah. Wajib, tak wajib nafkah dan tak wajib lagi mahar. Wajib apa? Segera. Mahar ni wajib bayar. Cuma segera ke tak segera? Tu. Dia nak wati, mesti mahar, bayar. Dan apabila dia nafkah ni, isteri dia ni menyerah diri. Maksudnya dia duduk sekali ni, dia dah get ready bila-bila suami dia boleh sentuh dia, boleh jimat dia, ketika tu wajib dia bayar nafkah. Walaupun tak jimat lagi. Tapi isteri dia dah ready, dia dah bersama dah. Cuma dia tak jimat lagi. Pantan sebulan. Parent dia tak bagi. Contoh je lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan ataupun minggu depan, bulan depan kita akan sambung syarat yang kedua. Syarat boleh paksa. Ada 4. InsyaAllah kita akan sambung yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.